housekeeping sikit. Mic okey, mic okey. Okey, sebelum tu saya akan mute all dahulu. Okey, saya akan mute all dahulu. Okey. Okey, saya mute all. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Thank you for joining us for today's webinar. My name is Fauzi, moderator today, and I'm the lecturer from Commerce Department, Dreambit at POO. Today we are presenting synchronous responses using online with whiteboard.fi and Go Formative, presented by Encik Saiful. Okay, just a little housekeeping before we get started. Okay, so we share slide. Okay, hopefully dapat lihat online workshop series. Okay, so online workshop series schedule today 9 June, synchronous responses using online whiteboard.fi and Go Formative. We have other tools more, Google Form for attendance and synchronous learning with Zoom. Okay. So today's session, online courses 2020, synchronous responsive using online whiteboard.fi and whiteboard.fi and Go Formative. So you get kita tengok Google Form for attendance for tomorrow. For tomorrow. Okay. So mohon juga like and share PUO e-learning. Like and share PUO e-learning. So we share all the webinar and about teaching online. Okay. So we have PO e-learning YouTube. So maybe you must be subscribe and like the video. So past video getting started with Google Classroom, you can show back. Okay, review. Okay, before that, okay, workshop guideline. Please ensure your mic is on mute during the session. So for more information, this session will be recorded. Please use the chat feature to ask question, and there will be Q&A session at the end of the program. Number 4, do not use the screen sharing feature. We have passed for presenter only. Okay. Lastly, we have attendance with QR code. Okay, with QR code. So now, without further, we will turn the time over to presenter. Okay, by Encik Saiful Baharin. Mak Muaz ke? Memang. Ya. Ustaz memang kenal Muaz ke? Kenapa kenal Muaz? Sudah Ustaz macam kenal Muaz sangat. Okay, sorry. Now without further, our presenter today is passed to Encik Saiful Baharin bin Harudin. We have experienced 13 years. Okay, from JTMK, Polytechnic Kurma. He has expertise on subject matter system analyze and design, database design and visual programming. So now without further ado, go to Cik Saiful. Okay, are you ready, Cik Saiful? Yeah, I'm ready. Okay, I pass you. Okay, go ahead. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Fauzi Ismail selaku moderator sesi kita pada pagi ini. Okey, ucapan selamat datang kepada semua peserta yang sudi meluangkan masa untuk join sesi kita pada pagi ini. Okey, pada sesi pagi ini saya diberi tugasan bertajuk Synchronous Responses using online whiteboard.fi and Go Formative.
Bermaksud hari ini kita akan belajar dua tool. Yang pertama adalah whiteboard.p dan Go Formative. Okey, kepada semua peserta, mungkin ini adalah sedikit perkongsian knowledge, knowledge sharing untuk kita menghadapi norma baru di dalam PNP. Alright, diharapkan semoga sesi kita pada pagi ini dapat memberikan sedikit input yang mungkin boleh dimanfaatkan untuk kegunaan kita pada masa akan datang. Alright. Okey, saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Saiful Baharin bin Hairuddin, berkhidmat di Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, merupakan penyelaras e-learning bagi JTMK. Alright. Okey, so tool yang pertama kita pada hari ini ialah whiteboard.p. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari whiteboard.p di alamat URL https whiteboard.p. Okey, seperti yang terdapat pada paparan. Cik Saiful, Ya. maybe you can minimize meeting online workshop tu, minimize picture. My picture. Alright. Okay, go ahead and Okey, thank you. Okey, yang ni adalah kita punya laman utama kita untuk whiteboard.p. Whiteboard.p ni ada satu tool yang sangat mudah digunakan, very straightforward, tak banyak features yang sangat yang ada dalamnya. Okey. Dan kalau kita tengok whiteboard.p ni, dia baru buat latest release dia adalah 26 Mei. Maknanya whiteboard.p ni baru buat overhaul dan dia release version terbaru lah. Alright. Okay. So apakah feature-features yang ada dekat dalam whiteboard.p? Yang pertama ialah dia adalah instant access. Bermaksud kita sangat mudah untuk set up a new class. Maknanya kita tak perlu buat registration dan kita tak perlu buat login pun untuk buat kita punya create kita punya kelas. Alright. Yang kedua adalah device independent. Device independent ni maknanya kita tak perlukan sebarang installation ataupun kita tak perlu download. Kita just perlukan internet connection yang agak stabil. Okay, dan dia boleh work on any device. Sama ada PC, kita punya mobile atau dan sebagainya. Alright. So dia juga adalah ada privacy. Sebab apa dia katakan sebagai privacy? Sebab dia tak buat registration. So tak ada personal information diambil ataupun di store. Dan apa benda semua perkara yang kita buat dekat dalam whiteboard.p ni, apabila kita close the room tu, dia akan delete semua sekali. Alright. Sebagai teacher di dalam whiteboard.p, kita juga ada fully access control. Fully control maksudnya di sini ialah kita boleh kontrol siapa yang nak masuk ke dalam kelas kita. Dengan sama ada nak approve ataupun kita nak kick. Kick ataupun kita nak approve. Dia masuk fully. Dia ada lobby di sini. Maksudnya kita boleh kontrol siapa yang boleh masuk. Alright. Dan features yang seterusnya adalah live overview. Live overview ni maksudnya ialah apa sahaja yang teacher sedang buat dapat dilihat oleh pelajar secara live, secara langsung, secara sinkronus, secara serentak. Apa sahaja yang teacher sedang buat pada whiteboard, pelajar boleh lihat. Apa sahaja pelajar sedang buat pada whiteboard mereka, teacher boleh lihat secara live, secara serentak, secara sinkronus. Alright. Di dalam whiteboard.p ni juga ada beberapa tool. Kita boleh masukkan gambar, kita boleh tukar background, kita boleh gunakan shape dan kita boleh gunakan teks. Alright. Dan features terbaru yang ada dekat dalam whiteboard.p adalah maths. So kita boleh gunakan simbol ataupun formula ataupun expression yang melibatkan maths, so kita boleh guna. Nanti saya akan tunjukkan contoh dia. Alright. Dan features yang terbaru yang ada juga ialah save whiteboard. Save whiteboard ni maksudnya ialah segala kerja yang kita buat ataupun pelajar buat, kita boleh save dalam bentuk PDF.
apa yang kita akan cover dekat dalam whiteboard.c. Okey, hari ini ialah yang pertama kita akan belajar macam mana untuk kita create kelas. Okey, selepas kita dah berjaya create kelas, kita akan belajar macam mana untuk pelajar join kelas kita. Dan saya akan tunjukkan sedikit aktiviti. Okey, aktiviti yang pertama adalah aktiviti yang melibatkan gambar. Aktiviti yang kedua adalah yang melibatkan formula ataupun math. Okey. Dan yang keempat apa yang kita akan belajar ialah save whiteboard. Macam mana caranya untuk kita save whiteboard. Dan last kali kita akan close class. Alright. Itu adalah untuk whiteboard.c. Alright. Okey, untuk formatif, dia boleh dilayari di https goformative.com. So ini adalah laman utama GoFormative. Okey. GoFormative ni kalau kita gunakan yang free version, features ni agak terhad lah berbanding dengan premium. So kalau premium kita boleh subscribe lah. Alright. So nanti ini adalah paparan utama dia. Dia ada library, ada join code, login, sign up. So sign up untuk teacher ataupun student. Alright. So apakah ciri yang ada dekat dalam formative? Okey, so kita boleh katakan dia meningkatkan engagement di antara teacher dan pelajar. Dia juga boleh improve outcome. Okey, differentiate instruction. Save time. Okey, nanti saya akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan save time. Alright. Dan juga kita boleh juga sampai kita punya target standard. Okey, standard ni ialah macam kita sistem pendidikan di Malaysia, kita ada KBSR untuk sekolah rendah, KBSM adalah untuk sekolah menengah, dan kita ada standard-standard yang lain lah. Dalam sini nanti ada banyak standard yang boleh kita gunakan. Okey, dan kita juga boleh buat faster feedback. Setelah pelajar membuat assessment dengan kita boleh memberi feedback dengan segeralah, dan kita juga boleh buat track. So untuk formatif, apa yang kita akan cover untuk hari ini ialah yang pertama adalah sign up, yang kedua adalah create class, okey. Yang ketiga kita akan create formatif. Create formatif ni kita ada dua, yang pertama kita buat sendiri ataupun kita ambil daripada library. Yang daripada library tu yang agak menarik sebenarnya. Okey, setelah ada formatif, kita akan assign formatif kepada pelajar kita. Alright. Dan kita boleh track dan bagi feedback kepada pelajar tersebut. So ada 5 perkara yang kita akan cover di dalam formatif. Alright. Okey, kita mula dengan tool yang pertama, whiteboard.c. Okey. Tuan-tuan boleh type alamat URL whiteboard. Sama. Encik Saiful boleh mute balik? Boleh unmute balik? Encik Saiful unmute balik sebab tadi ada gangguan. Encik Saiful? Assalamualaikum Encik Saiful. Boleh mute balik? Unmute balik? Encik Saiful? Boleh mute balik? Okey dah. Okey, thank you. Teruskan. Okey. Okey, sudah ada paparan ke Cik Fauzi? Belum lagi jap. Okey, dah teruskan. ada. Okey. Alright. Okey, go ahead. Okey, untuk whiteboard.c, kalau kita tengok di sini, dia ada home, dia ada features, dia ada FAQ, about and news. Okey, button di atas ni kita ada new untuk new class, dan dia ada juga button join. Alright. So, dua benda yang di atas dan di bawah ni adalah yang sama. Okey, yang sama. Okey, kalau kita tengok di bawah dia, okey. So, ini adalah channel Facebook untuk whiteboard.c. Sekiranya ada penerangan daripada saya yang tak lengkap, tuan-tuan boleh pergi ke laman web ke YouTube ini, okey, dan boleh tengoklah macam mana untuk menggunakan whiteboard.c.
Tapi saya rasa dia agak mudah lah. Alright. So dekat bawah ni dia ada menerangkan sikit lah apa features-features yang terbaru lah. Alright. Okay. So yang pertama kita nak cover bagaimana untuk create class. Okay. Kita boleh klik di atas ataupun kita boleh klik di bawah ini. Sama saja. Okay. So saya klik new class. Okay. Ada delay sedikit ya. Tak apa, saya akan cuba memperlahankan. Okey. Bila kita create class, dia akan minta kita untuk masukkan nama. So saya boleh masukkanlah nama saya. Okey. Ini adalah setting asas yang perlu kita setting lah. Alright. Yang pertama, sekiranya kalau kita nak enablekan waiting lobby room, artinya kita nak control pelajar yang masuk, kita kena tick dekat enable waiting room. Alright. Okay. So kalau kita nak benarkan pelajar untuk upload image, kita boleh tick dekat yang ni, enable image upload. Alright. So sekiranya kalau kita mempunyai connection yang agak limited, kita boleh gunakan force simple mode. Force simple mode, ataupun kita juga boleh enablekan flow mode for student. Alright. Okay, kalau tak nak flow mode ni pun tak apa, tak ada masalah. Setting ini kita boleh tukar balik kemudian. Apabila kita dah create class, kita boleh tukar. Alright, dan kita klik button create new class. Okay. Okay, kalau tuan-tuan yang sedang di hadapan komputer, mungkin boleh sama-sama buat, buka juga browser. Dan kita sama-sama cuba, kita sama-sama guna. Kiranya ada persoalan, kita boleh tanya. Okey, ini adalah paparan selepas kita create class. Okey. Yang pertama, apa yang dia ada di sini ialah dia bagi kita punya room code. Room code. Maknanya, kod inilah yang kita kena share dengan student kita untuk mereka masuk ke dalam kelas kita. Alright. Kiranya kalau kita tak nak bagi kod ini, kita juga boleh bagikan alamat URL di bawah ni. Kita boleh copy. Kita boleh share dekat grup WhatsApp ke, kita boleh share dekat grup Telegram ke, ataupun mana-mana grup yang kita gunalah. Alright. Okey, ini adalah button setting. Yang macam saya kata tadilah, kita boleh ubah setting kita. Macam mana saya katakan, sekiranya sedang kita guna kita punya network connection agak slow, kita boleh enablekan slow mode lah, kita boleh buat slow mode. Alright, tapi ada perbezaan features kalau kita gunakan slow mode. Kalau kita gunakan slow mode, dia akan gunakan basic features sahaja. Alright, sudah ada pelajar yang ingin masuk. Okey, Aida. Okey, ini dia katakan fully control tadi. So maknanya saya boleh accept Aida untuk masuk ke dalam kelas saya. Okey, maknanya Aida dah masukkan room code dan ini saya accept. Okey, terima kasih Aida untuk masuk. Okey, saya buka satu lagi browser untuk paparan pelajar. Macam mana pelajar untuk masuk ke dalam kelas kita. Okey. Cik Saiful, maybe boleh minimize kita punya meeting online workshop yang gambar picture tu. Untuk lebih jelas. Terima kasih. Okey, untuk pelajar, macam mana pelajar nak masuk? Oh, ramai yang nak masuk kelas saya hari ni. Ada 4 orang ya. Minta maaf ya perempuan, saya sebab kita nak buat live demo, saya tak boleh nak accept ramai. Saya tak boleh nak accept ramai ya. Saya takut kalau dia menggunakan media yang agak banyak ya. Okey. Okey.
Okey, untuk belajar, macam mana pelajar nak masuk ke dalam kelas kita, just klik join class. Join class. Okey. Masukkan room code. Okey, dan kita klik join class. Okey, so kita masukkanlah nama kita. Okey, contohnya Sofia Aira. Dan kita klik sahaja join whiteboard class. Okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan, di sebelah kiri adalah paparan untuk teacher. Di sebelah kanan adalah paparan untuk student. Alright. So, saya klik join whiteboard. Okey, dia tengah lobby. Alright. Okey, untuk yang lain-lain ni saya hanya accept beberapa sahajalah ya. Saya hanya accept beberapa saja ya. Alright. Okey, so kalau kita tengok di sini untuk paparan teacher, okey, kita boleh tengok whiteboard untuk pelajar iaitu Aida dan juga Safia. Alright, dan ada 7 orang lagi yang sedang waiting di lobby. Okey, saya belum masukkan lagi. Okey, ini alright, dan saya juga ada whiteboard. Jadi lambat sikit. Okey, untuk whiteboard sebab kita tak gunakan slow mode punya version, so dia ada fully features lah. Yang pertama, yang atas ini adalah gambar pensel ataupun free drawing mode, maknanya kita boleh gunakan pensel ini untuk menulis apa sahaja. Yang ini adalah untuk pemadam. Kiranya kalau tulisan kita ni agak susah, tak cantik, tak jelas, kita boleh gunakan tag. Kita boleh type tag. Okey, ini adalah bentuk-bentuk. Kalau kita nak lukis arrow ataupun line, kita boleh gunakan ni. Kalau nak masukkan bentuk, kita boleh gunakan segitiga, segi empat, circle, polygon. Okey, kita juga boleh masukkan image. Okey, kalau untuk slow mode punya slow mode punya paparan, dia tak ada untuk insert image ni. Okey, saya tukarkan sekiranya saya ambil yang slow mode. Okey, cara kita tukarkan kepada slow mode, kita tengok apa features yang ada ya. Okey, kalau simple mode, kalau kita tengok, belum lagi, paparan dia belum keluar lagi. Alright. Dia hanya ada basic saja. Dia ada pensel, dia ada pemadam dan dia ada gambar saja. Itu adalah kalau untuk simple mode. Okey, seperti macam ni lah untuk paparan pelajar tadi lah. Kalau kita nak buat slow mode, dia basic. Dia tak ada pun untuk sharing gambar. Okey. Okey, so kita dah cover 2. Yang pertama, kita dah create class. Tuan-tuan dan puan-puan dah tahu macam mana nak create class. Okey, yang kedua, kita dah tahu macam mana nak minta pelajar untuk join. Kita boleh share class code. Kita juga boleh bagikan URL. Okey. Okey, yang ketiga, saya nak buat activity. Alright, activity. Let's say, whiteboard ni sebenarnya konsepnya sama macam whiteboard kita di dalam kelas. Cuma kita buat dia online. Kita boleh tulis apa sahaja di dalam whiteboard kita. Dan apa sahaja yang kita tulis akan nampak di paparan pelajar. Contohnya kalau saya tulis hi. Okey. So, paparan pelajar akan nampak. Apa sahaja yang kita tulis akan nampak serentak pada paparan pelajar. Inilah yang dikatakan sebagai synchronous. Alright. So, apa yang kita buat, pelajar boleh nampak. Okey. So, kalau kita nak clearkan whiteboard, kita boleh tekan saja button clear di bawah ya.
Ada button clear whiteboard. Okey. So dia akan clear whiteboard kita. Paparan pelajar pun akan clear. Alright. Okey, untuk aktiviti pertama, katakan saya nak masuk gambar ya. Saya nak masuk gambar. Okey, saya ambil contoh lah. Contoh dia ialah saya masukkan gambar komputer punya part lah. Komputer punya part. Okey, saya dah masuk gambar. Pelajar dah nampak gambar tersebut. Saya juga boleh buat penerangan kepada pelajar tentang nama-nama komponen tersebut. Okey, so contohnya kalau saya dekat sini, saya masukkan tag. Ini adalah memori ataupun kita juga boleh panggil dia sebagai RAM. Okey, kalau kita gunakan tag, tulisannya nampak cantik sikit lah macam ni. Tak adalah tulisan dia ni. Kan bila kita guna mouse untuk menulis ni agak susah sedikit sebenarnya. So bila kita buat ni baru kita tahu, oh inilah kegunaan tablet sebenarnya. Tab kan, kalau kita ada tab, kita ada pensel dekat tab tu, lagi mudah untuk kita menulis di atasnya. Alright. Okey, so kita juga boleh tulis yang lain-lain. Contohnya kalau saya ajar di sini. Mungkin paparan saya dengan paparan coba agak ada lag sedikit, tapi tak apa. Saya cuba buat perlahan. So maknanya kita okey. Kita melabelkan komponen-komponen tersebut lah. Okey. So, ini yang dikatakan sebagai synchronous. Apa saja yang kita buat di whiteboard teacher akan nampak di whiteboard pelajar. Alright. Okey, ada yang panggil hard disk, ada yang panggil hard disk. Okey, ini contoh. Okey. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, ini adalah paparan untuk teacher. Teacher pelajar boleh nampak. Kalau kita tengok dekat sini, paparan untuk pelajar tak ada lagi, tak buat apa-apa lagi. Alright, okey. So katakan kalau kita dah mengajar, kita dah labelkan semua komponen-komponen ni. Alright, so kita nak pelajar pula menyenaraikan peralatan ini, part-part ini. Alright, so kita boleh clear whiteboard. Okey, saya masukkan gambar. Okey. So, kalau dekat sini kita ada action. Action ni ialah kita boleh push whiteboard to all student. Kalau saya push all whiteboard to all student. Okey. Apa yang akan berlaku ialah whiteboard pelajar di bawah ni akan ada. This one. Alright. So, okey. So pelajar dah ada dah. So saya kalau teacher boleh nampak paparan Aida macam mana, paparan Safia macam mana. Alright. So kita dah bagi dah arahan dekat sini. Alright. Name the following computer part. Okey. So Aida boleh cuba jawab apa nama-nama komponen tersebut? Okey, saya pun cuba jawab. Okey. So apabila saya cuba jawab, saya tulis kat sini lah. Okey, pelajar Safia ni cuba jawab. Okey, ini respon daripada
Nampaknya dekat sini dikatakan synchronously. Baru kita tengok, oh Aida tu belum lagi mula menjawab. Safia sudah mula menjawab. Okey. So nampaknya Safia lebih pantas daripada Aida. So maknanya lepas ini kita kena pantau Aida ni lebih sedikit lah. So maknanya kita boleh nampak siapa pelajar yang aktif untuk memberikan responnya. Okey, so saya cuba jawab satu lagi ataupun dua. Aida boleh cuba jawab, Aida? Teacher tak bagi saya masuk dekat lobby. Kat lobby, okey. Cik Bozi. Cik Bozi dah masuk juga. Okey, Saya masuk ke lobby je. Saya accept dah semua. Okey. Kalau saya accept apa? Okey. Okey. Okey, saya accept dah semua. Kalau nak merasa kan, barulah nampak. Okey. Saya rasa whiteboard ini adalah sangat membantu untuk kalau kita mengajar subjek-subjek yang memerlukan respon daripada pelajar, yang memerlukan step by step daripada pelajar. Okey. Kalau kita tengok. Okey. Okey, nak try juga. Okey, saya accept, don't worry. Okey, kalau kita tengok di sini. Okey, kepada perempuan yang baru join, nak tengok saya punya room code. Room code saya ialah T2622 ya. Room code saya ialah T2622. Okey, masukkan kat sini. Ada yang mesej saya nak masuk dalam kelas ni juga. Alright. Okey, terima kasih. Tak ada lagi. Alright. So kalau kita tengok di sini, kita boleh tengok siapa yang respon agak laju. Okey, JN kita boleh tengok, oh JN dah dapat jawapan banyak dah dekat sini. Okey. So Azlina masih lagi tak menjawab. Dekat sinilah kita boleh monitor pelajar mana yang boleh menjawab, pelajar mana yang lambat untuk menjawab. Alright. Azlina masih lagi tak menjawab. Maknanya mungkin internet connection agak slow. Aida. Okey, Cik Fauzi menggunakan pensel untuk menjawab. Okey, so aktiviti pertama kita dah selesai. Okey, katakanlah ini adalah aktiviti yang ada markah. So macam mana kita nak savekan hasil kerja pelajar ini, respon-respon dari pelajar ini. Okey, macam mana kita nak savekan dia? Ialah kita pergi dekat setting. Okey, kita pergi dekat bawah ni ada save all whiteboard as PDF. Okey, paparan ni agak lambat sedikit ya. Save whiteboard as PDF. Di sana ni. Okey, ada yang nampak. So kita boleh save. Okey, apabila kita klik dia save all whiteboard as PDF, okey, dia akan buka yang ni kali ni kita save saja. Okey, dia akan buka satu lagi tab. Okey, so dia ada paparan perempuan agak lag sedikit daripada paparan saya. Tak apa, saya tunggu. Okey, bila kita pergi dekat button setting tu, kita save as PDF. Okey. Ada ramai lagi yang nak masuk. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, saya terpaksa mengurangkan bilangan pelajar yang masuk sebab mungkin dia akan mengacau kita punya bandwidth. Hari ini internet kita agak bukan tak stabil,
kurang stabil. Terima kasih kepada UTM yang telah membantu kita tadi untuk setting kita punya line internet. Terima kasih Puan Liza. Okey, save tadi ya. Save tadi kalau pelajar dah buat respon. Okey. Kita klik button save dan ini adalah paparan apabila kita nak save. So nampak? So ada nama, apa dia punya arahan, ada soalan dan ada dia punya jawapan dia. So kita boleh tahulah Aida jawab lebih banyak. Haiza mudah. Ni. JN okey. Okey, yang kosong-kosong ni mungkin sebab saya dia tertinggal. Nurjana ada. Nurjana dapat jawab 2 sahaja. Okey, 2 sahaja. Maknanya kita boleh save. So, kita boleh save saja. Alright, itu caranya untuk save. Alright. Okey. Okey, itu aktiviti yang pertama kita. Okey, katakan saya punya whiteboard tadi. Okey, kita nak share jawapan yang betul. Jawapan yang betul, yang penuh. Saya share. Okey, dan saya push kepada semua whiteboard pelajar. Okey, apabila saya share kepada pelajar, pelajar boleh lihat jawapan yang betul ni. Pelajar juga boleh save gambar yang saya share. Okey, maknanya dekat atas ni, pelajar klik kanan, dia boleh save picture as. Maknanya pelajar pun boleh save. Maknanya pembelajaran berlaku di situ. Mula-mula kita ajar, kita listkan nama, lepas tu kita minta pelajar pula buat, pelajar cuba listkan nama dan last kali kita bagi jawapan yang betul untuk semua komponen yang ada. Alright. Dan kita boleh save, pelajar boleh save picture as. So maknanya save picture, kat sini dia boleh save lah picture ni. Tak di mana saja dia nak, di desktop ke ataupun di mana-mana saja. Alright, okay. Selesai aktiviti kita yang pertama, aktiviti yang melibatkan gambar lah. Okay. Contohnya kalau lecturer sini bina nak share gambar, mungkin dia share satu gambar, dia boleh menggunakan pensel dekat tablet tu, dia boleh conteng-conteng, dia boleh lukis-lukis, dia boleh mengajar. Dan paparan itu adalah sinkronis antara paparan pelajar dengan paparan teacher. Alright. Okay, kalau kita nak start yang baru, kita boleh clear whiteboard. Kita boleh clear whiteboard, maknanya dia akan kosongkan semua whiteboard. Okay. Okay, apabila kita dah clear, saya nak buat aktiviti yang melibatkan formulation. Okey, maknanya formula. Okey, kita pergi dekat whiteboard, ada di bawah sekali ni. Dia ada action, insert. Grid ni tak ada apa-apa ya puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, grid ni just sekadar nak ada petak-petak dekat whiteboard tu saja. Okey, kita klik dekat mat. Kita klik dekat mat ni. Okey. Features mat ni baru saja bulan 5, agaknya keperluan. Okey, so dia akan keluar insert mat yang ni. So dia dah ada dah format dia, kita boleh ubah sesuai daripada yang sinilah. Okey, sekejap, saya dah ada contoh question. Saya tak type dah, saya copy sahaja. Okey. Syaful maybe can share semula sebab ada gangguan sikit dah. Can be share semula. Desktop. Okey. Okey. So kalau kita ada mat, okey. So kita boleh ubah sesuai daripada sini dan okey. So kita boleh insert mat. Paparan agak selambat sedikit ya. Okey, so katakan kita dah ada persamaan tersebut, so kita boleh bagi arahan.
Okey. So ini arahan saya, cari nilai X dengan menunjukkan jalan kerja yang lengkap. Itu arahan kepada pelajar lah. Okey, kalau saya nak push kepada pelajar boleh juga. Push whiteboard to all student. So student akan nampak dia punya soalan. Okey. Kalau kita tengok semua orang dah dapat paparan yang sama dekat sini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba jawab. Kalau kita nak tengok siapa yang boleh menjawab dengan tepat, berapakah nilai X? Saya rasa lecturer JMSK sangat sukalah dengan features ni, ataupun lecturer yang mengajar subjek engineering, matematik, engineering yang melibatkan pengiraan. Maknanya kita boleh tengok siapa pelajar yang nampak setakat ni belum ada lagi pelajar yang yang boleh menjawab. Cik Fauzi je cuba menjawab. Ada dekat sini. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, ini dikatakan sebagai kita boleh pantau. Kalau kita tengok jawapan Aida ni salah. Jawapan Aida ni salah. Kita tengok salah. Okey, so saya cuba jawab bagi Safia lah. Okey. Ni sebab kita guna mouse agak susah sikit lah. Okey. So ada yang cuba menjawab. Okey, dan kita boleh nampak dia punya immediate response. Okey. Dua X sama dengan 2/3. Okey, jawapan Safia Aira ni. Okey, so X adalah 2/3. Okey, so kita boleh tengok jawapan daripada Safia Aira. 3X tambah 2 sama dengan 4/4. X sama dengan 4 tolak 2 tinggal 2. X adalah 2/3. Alright. Okey. So inilah yang dikatakan sebagai sinkronis. Alright. Cik Fauzi 5 sahaja ke? Salah ni Cik Fauzi. Tak sempat nak kira. Tak sempat nak kira. Alright, okay. So macam tadi juga kita boleh save kerja yang ada tadi. So kita boleh save whiteboard. Maksudnya di sini ialah kita boleh pantau pelajar mana yang boleh menjawab dengan cepat, pelajar mana yang tak boleh menjawab lagi. Okey. So kat sini. Pelajar mana yang menjawab dengan betul, pelajar mana yang menjawab dengan salah. Contohnya Aida. Aida ni jawab salah. Atas betul. Yang ni dua step yang bawah ni salah. Okey, kita boleh tengok. Puan Haizam ni tak jawab. Okey, yang lain pun 1/3. Ni pun salah. Pelajar bernama JN ni pun salah juga. So kita boleh save. Ini feature dia. Alright. Okay. So saya rasa kita dah cover semua untuk whiteboard.c. Okay, whiteboard.c. Kita dah create kelas, kita dah join kelas, kita dah ada aktiviti yang melibatkan gambar, aktiviti yang melibatkan formula ataupun math. Kita dah save whiteboard. Kita juga, okay, dan terakhir sekali. Okay, terakhir sekali ialah cara kita nak close kita punya kelas. Okay, kita pergi setting, kita klik pada close room. Okay, pergi pada setting.
Alright, dan kita boleh close room. Okey, untuk whiteboard.c, itu sahaja yang kita nak terangkan, yang kita nak share pada hari ini. Sekiranya ada soalan, boleh bertanyakan sebalang soalan. Kita rasa kita teruskan dulu kot. Ke boleh kita teruskan dulu ke atau Q&A selepas? Untuk pelajar kena leave ataupun dia akan terkeluar sendiri. Kita tengok paparan pelajar. Paparan pelajar dia boleh leave. Okey, kalau dia leave maknanya dia boleh keluarkan macam itulah. Bila dia leave dia automatik dalam senarai lecturer ni akan keluar, ataupun kalau kita close room sahaja automatik pelajar punya paparan, tengok paparan tuan-tuan yang perempuan yang dah masuk tadi tu dia dah keluar, no longer tak ada. So kita boleh back to the main page. Alright. So whiteboard memang agak mudah, straightforward. Mungkin ini Saiful? Ya saya. Saiful, kita boleh tak import soalan ke kena type je? Import soalan kita boleh copy paste. Oh, boleh jugalah. Ya, macam saya buat tadi, saya dah tulis dekat notepad. Okey, saya tulis dekat notepad. Lepas tu saya copy paste saja dekat Word dekat situ. Dekat teks tu. Okay. Oh, boleh juga. Okay, thank you. Alright. Okay, Cik Saiful, maybe kita teruskan. Okey, kita nak pergi kepada tool yang seterusnya. Tool yang seterusnya ialah formative. Okey, tuan-tuan boleh pergi kepada Go Formative. Maybe kita clear sikit dia punya mind pada peserta kita untuk kita tukar tools. Okay. Maybe yang whiteboard fee tadi kita sembang sikit lah. Whiteboard fee tu very simple Cik Saiful . Ya, memang simple. Mungkin ada can whiteboard, ada software tool whiteboard yang lain yang lebih advance, tapi ini adalah salah satu yang kita boleh guna lah. Dia free kan? Lagipun satu yang free. Yang ni free. Ya, free. Dia tak ada premium dia boleh kita kalau share dekat Sidos ke Embed ke? Ada juga pertanyaan saya. Saya tak pasti dah Cik Fauzi. Okey, tak apa. Okey, maybe para peserta boleh clear sikit dengan tu, so kita boleh teruskan dengan Go Formative. Okey, Go Formative. Okey, sebelum kita pergi kepada Go Formative, sebenarnya kalau kita tahu assessment kita ada dua jenis, formative dengan summative. Okey, formative dan summative. Rasanya tuan-tuan dan puan dah familiar pun. Sebenarnya formative ni adalah lebih kepada penilaian, perkembangan, pembelajaran seseorang pelajar di dalam kelas. Maknanya kita nak tengok macam mana pelajar itu belajar. Okey, macam mana nak tahu pelajar ini faham ataupun tidak. So kita akan buat pelbagai aktiviti yang akan boleh mengukur dia punya kefahaman dia. Kalau quiz adalah habis satu topik kita akan buat quiz. Kalau test habis beberapa topik, kita akan buat test. Itu adalah summative. Kalau formative ni ialah kita boleh menilai perkembangan pelajar itu dengan aktiviti-aktivitinya. Salah satu tool yang boleh kita gunakan adalah Go Formative. Okey. Okey, untuk nak sign up Go Formative ini, boleh pergi kepada URL Go Formative. Okey, kita boleh sign up. Okey, sekiranya tuan-puan adalah teacher, klik saja teacher. Okey. Tuan-puan boleh login dengan menggunakan akaun Google ataupun Clever. Cik pernah guna ke Clever? Ataupun akaun Microsoft kita. Kita semua ada akaun Microsoft kan? Kita pun boleh guna. Ya, ada. Tapi saya ada akaun Google. Saya ada akaun Google. Okay. So, kita sign up macam biasa. Masukkan butiran peribadi kita. Okay, saya agree. Dan create free account. Okey. Itu adalah untuk sign up.
Okey, selepas berjaya sign up, kita boleh masukkan maklumat school. Kiranya school, saya dah cuba kalau kita masukkan nama politeknik kita tak ada. Okey, kalau tak ada, kita boleh klik je can't find. So masuk ke dah kita punya. Kita klik yang dekat bawah tu, can't find my school tu. Klik je dekat situ, dia akan pergi kepada paparan seterusnya. Kita masukkan nama school kita lah. Okey. Ini adalah okey. Let go. Okey, lepas kita isi maklumat peribadi, kita let go. Okey. Okey, ada yang dah berjaya. Okey, yang ini juga sama juga. First dia akan keluarkan dia punya video. Video ini adalah penerangan tentang bagaimana untuk menggunakan formatif. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin mempelajari dengan lebih detail lagi, okey, tuan-tuan boleh pergi kepada channel formatif ni. Tunjuk saja di sini dan kalau kita klik, dia akan buka satu tab yang baru. Dia ada banyak video-video formatif di sinilah yang menerangkan tentang macam mana cara nak menggunakan formatif tersebut. Alright. Tetapi video-video ini adalah untuk premium account. Premium account. Maknanya yang berbayar. Yang free, saya akan tunjuk hari ini. So hari ini kita nak tunjuk macam mana menggunakan formatif yang free lah. Yang free account. Alright. So bila free account ni, features dia agak terhad. Tak banyak features yang boleh kita gunakan. Pandai formatif ni. Pandai dia nak duit kan. Dia bagi kita guna sedikit. Nak lebih, kena bayar. Alright. Okey, yang pertama, sign up. Sign up, tuan-tuan dah berjaya sign up. Saya rasa tuan-tuan dah berjaya sign up. Okey. Okey, lepas tu, cara kita nak create class. Okey. Kita boleh pergi kepada menu utama. Okey, yang atas ni dia ada formatif, dia ada classes, dia ada tracker, dia ada library. Okey, formatif ni kita belum buat lagi. Kita create dulu kita punya class. Okey, macam mana cara nak create kelas? Contohnya kita klik saja pada kelas. Okey, kita klik pada new class. Okey, kita bagi nama kelas kita. Katakan saya bagi nama Computer 101. Okey, celebrate. Kita boleh ambil higher education, subject, dia ada pilih dekat sini, computer science. Okey. Okey, dan kita klik create. Itu saja, simple. Okey. Okey, apabila kita berjaya create class, dia akan bagi class code juga, sama macam tadi, dia akan bagi class code. Okey, ini adalah class code. So, kita boleh share class code kita kepada pelajar-pelajar kita untuk masuk. Alright. So, kita boleh copy. Ataupun highlight, kita boleh copy. Okey. Ataupun cara yang keduanya, tuan-tuan boleh jugalah menggunakan kod ni kalau nak masuk dalam kelas ni, kelas komputer ni, 101. Boleh masuk. SLR GXK. Semua huruf besar. SLR GXK. Ataupun kita boleh masukkan pelajar, kita raftarkan manually. Manually ni saya rasa agak renyah sedikit lah. Maknanya kita kena masukkan satu persatu. First name, last name, username ataupun email pelajar tersebut dan apakah passwordnya. Dan kita kena beritahu pada pelajar tersebut. Saya rasa ini agak cara yang agak susah sedikit lah. Tapi ini tidak ada cara dia. Ataupun kita boleh bagi. Yang paling senang adalah kita share saja class code kita pada ini. Alright. Okey, kalau saya close.
Kita juga boleh import pelajar daripada Google Classroom. Ini ada feature dia. Kita boleh pilih mana satu kita boleh import pelajar daripada Google Classroom. So sekiranya kalau tuan-tuan ada Google Classroom, sebelum ni belajar dengan Cik Ridwan dah ada ke Google Classroom, so kita boleh import pelajar daripada Google Classroom. Okay, ataupun kita juga boleh import daripada Clever Roster ni. Yang ni pun saya tak pernah guna. Google Classroom saya pernah guna. Alright. So kalau tengok dekat sini tak ada pelajar lagi. Belum ada pelajar lagi yang masuk. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba masuk. Ataupun saya akan masukkan sini. Okey, sama macam tadi, paparan di sebelah kiri adalah di paparan teacher, paparan di sebelah kanan adalah paparan student. Paparan student. Okey. So kalau student, macam mana student untuk masuk ke dalam kelas? Ialah dia kena login ataupun dia klik saja pada student. Okey, dia masukkan kelas code. Aida. Ada fikiran. Aktif Aida ni. Cepat dia respon. Terima kasih Puan Aida. Sama. Okey. Ini adalah paparan pelajar. Apabila kita masuk saja kelas code. Okey, dan dia akan create account. Okey. So macam biasalah, kita create account saja. Pelajar pun sama macam kita. Okey, saya sedang mendaftarkan diri sebagai pelajar. Okey, create free account. Okey, sudah ada ramai rupanya. Puan Nurliza, terima kasih semua yang masuk. Maknanya ini adalah pelajar yang ada dalam kelas kita. Okey. Sekiranya kita nak manage pelajar ni, saya tak kenal ataupun ada pelajar yang masuk dengan menggunakan nama yang Superman, Batman, nama-nama yang tak appropriate, kita boleh manage dia. Ciang ni apa Ciang ni saya kenal. Saya tak nak ni, saya tak nak move dia. Contohlah, kita boleh highlight di sini di sebelah nama dia dan kita boleh remove dia ya. Kalau kita nak remove pelajar pun kita boleh removekan dia. Okey, klik sahaja tanda bulat di sebelah nama dan kita boleh removekan dia. Alright. Ni semua nak belajar, tak apalah. Alright. Okey. So sign up kita dah buat, create kelas kita dah buat. Alright, sekarang kita nak pergi kepada macam mana untuk nak create formatif. Kita nak create kita punya formatif. Okey. Kita boleh pergi dekat sini dan pergi dekat formatif. Okey. Okey, untuk formatif, dia ada dua cara sebenarnya ya, kita boleh gunakan. Okey, dua cara. Okey, untuk formatif ni dia ada dua cara. Lambat sedikit pembaharan tuan-tuan dan puan-puan ni. Okey, tak apa saya tunggu. Okey, untuk formatif, yang pertama ialah kita buat sendiri. Maknanya kita start daripada zero, daripada kosong. Okey, daripada kosong. Okey, so kalau kita dekat sini. Alright. So kita klik dekat kita punya ni, kita masukkan tajuk kita. Okey, write the computer part name.
Ini contohnya satu assessment. Okey, untuk formatif ni dia bukan lebih kepada untuk mengajar. Dia lebih kepada untuk kita buat assessment dan kita menilai pelajar tersebut. Dan kita boleh track dia punya perkembangan dia. Alright. Dan ini adalah create new content. Kita boleh klik button biru yang ni. Okey. Untuk content dia dekat sini ialah yang kita nak masuk untuk belajar ya. Kalau add content, kita boleh ambil daripada website lain iaitu embed. Kita boleh masukkan gambar, kita boleh masukkan text block, kita boleh masukkan video, kita juga boleh masukkan whiteboard. Whiteboard. Alright. Okey. Dan di sebelah kanan ini pula ialah apa assessment yang jenis-jenis soalan yang boleh kita buat lah. Essay, multiple choice, multiple selection, short answer, show your work, true or false. Kalau kita tengok dekat sini ada yang dia disable. Disable tu maksudnya ialah itu adalah untuk premium. So kalau yang free account tak boleh nak buat lah. Graph, kalau nak buat graph kena guna premium. Kalau nak buat audio response kena bayar, kena guna premium account. So maknanya ini yang kita boleh buat lah. Alright. Saya rasa kalau untuk masukkan text block, image, video ni kita boleh masukkan video daripada YouTube, URL, masukkan URL YouTube. Alright. Okay. So katakanlah kalau saya nak masukkan text block, okay, kita masukkan saja teks dekat sini. Okay, lepas tu kita nak masukkan teks lagi. Okay, so kalau kita nak tambah, contohnya kita ada bagi nota sedikit. Okey, kalau kita nak bagi nota, okey, ataupun kita nak masukkan gambar. Okey, kalau nak masukkan gambar, kita, sekejap ya, paparan tuan-tuan agak lambat sedikit. Dia ada lag sikit. Alright. Alright, okey. Kalau kita nak masukkan gambar, kita masukkan saja. Nampak? Yang ni kita boleh masuk max. Yang lain ni adalah premium. Kalau yang ada star tu dia adalah account untuk premium. Okey, kalau kita masukkan gambar. Ini adalah gambar. Okey, dan kita add image. Okey, dah ada dah. Ini contoh kalau kita nak buat sedikit nota lah kepada pelajar tu. Alright, okey. Katakan dekat atas ni ada nota dia, ada gambar dia. Alright. Okey. So, untuk masukkan teks kita dah tahu, masukkan gambar kita dah tahu. Kalau katakan ada masukkan video, sama juga stepnya. Klik je tambah. Kita ambil saja video dan kita paste saja mana-mana Google, YouTube punya link. Kita masukkan kat sini. Contohnya kalau saya ambil yang ini saja. Okey. So, dekat atas ada teks. Okey, ada gambar. Dekat bawah ada dia punya video. Ini mungkinlah untuk pembelajaran lah. Okey. Untuk dia punya assessment. Okey, saya nak ambil contoh soalan dia ialah short answer. Short answer ya. Short answer. Okey, so saya nak bagi gambar. Saya nak suruh dia
pelajar senaraikan nama komputer berdasarkan gambar. Alright. Okay, add image. Okay, so katakan kita ada gambar, komponen nombor 1, apa dia? Soalan dia. So ini adalah short answer, soalan nombor 1, komponen nombor 1. Okay, untuk short answer, kalau kita nak dia auto masking, kita kena tulis apakah jawapan, possible answer yang ada lah. Alright, possible answer yang ada. Contohnya kalau kita tulis memory. Alright. Ataupun kita nak gunakan RAM. Ataupun RAM kita terima, kalau nak guna nama penuh pun boleh. Random access memory contohnya. Okay. So kita kena letak any possible answer yang boleh memberikan markah lah. Ataupun kalau kita nak accept kalau dia tulis dalam bahasa Melayu pun boleh juga kita memory. Alright. Kita masukkan dalam pilihan. So kalau tak ada dalam pilihan jawapan kita, dia tidak akan dapat markah lah. Dan dia tadi tidak case sensitif ya. Kalau yang case sensitif ni ataupun allow, partial match ni ataupun show your work ni, ini adalah untuk premium account. Alright. So saya ada kat sini. Ini adalah dia punya, atas ni ada dia punya point. Berapa markah untuk dia jawab. Okay. So katakan kita ada untuk soalan nombor 2 dan nombor 3, kita boleh duplicate saja. Okay. Duplicate saja. Okay. So soalan nombor 2 ialah ataupun nama kontennya adalah isi. Okay. So katakan itu saja. Okay. Kalau kita nak tambah lagi untuk jawapan yang nombor 3. Satu, nombor 3. Okey, nombor 3 ialah hard disk. Ataupun HDD. Okey, so kalau katakan kita dah ada soalan dia, dan kalau kita nak tengok, kita klik gambar masa dekat sebelah perkataan try premium tu, ada preview. Kita boleh preview di situ ya. So apa yang sudah nampak? Oh, dia ada nota, dia ada video. Alright, dan dia boleh cuba jawab. Alright, dia boleh cuba jawab kat sini lah. Alright. So apa dia? Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey. Di sini. Alright. Okay, so kalau kita nak tukarkan soalan yang lain ni, kita boleh pilih yang lain juga, sama juga saya rasa. Untuk soalan-soalan yang lain, nanti kita tengok jawapan yang lain ya. Alright. Okay, kita dah berjaya create dan kita nak assign. Assign ni maknanya kita nak suruh pelajar kita buat. Kita klik dekat button atas ni, ada assign. Okey, saya klik kepada kelas saya, Computer 101. Okey, ada 13 orang. Ada Fauzi, ada siapa dekat dalam tu, semua ada. Okey, terima kasih yang join. Okey, dan kita assign. Okey, klik okey. Cuba tuan-tuan yang dah masuk dalam kelas saya, cuba jawab. Cuba jawab. Nanti kita tengok apakah yang dikatakan sebagai synchronous. Setiap pelajar yang menjawab, dia akan ada warna hijau kat sini kalau betul, warna merah kalau salah. Soalan nombor 1, soalan nombor 2, soalan nombor 3. Okey, saya boleh tengok kat sini. No respond. Belum ada lagi yang jawab. Okey. Cik Fauzi dah jawab.
Bila kita dah nampak dah respon dia. Untuk soalan nombor 1. Cuba lain yang jawab. Okey, Aida salah jawab. Ni Aida. Okey, dah jawab. Tu dia akan ada. Okey, soalan nombor 2. Belum ada yang jawab lagi. Soalan nombor 3. Okey. Inilah disebagaikan sebagai sinkronus. Maknanya kita boleh tengok siapa yang dah menjawab, siapa yang belum menjawab. Okey. Nampak Cik Fauzi ni salah dia punya jawapannya. Bukan kena jawab asing-asing Cik Fauzi, nanti dia. Okey, saya cuba nak jawab bagi pelajar Saiful ni. Okey. Okey, ini adalah paparan pelajar. Okey, saya kata yang pertama adalah RAM. Yang kedua adalah PSU, power supply unit. Yang ketiga katakan SD. Okey, submit. Bila saya submit, okey, kita boleh submit. Pelajar boleh submit. So, submitted, dia boleh exit assignment. Okey. So, dah submitted dah paparan pada pelajar. Okey. Okey, untuk teacher nak tengok respon dia, respon keseluruhan. Okey, kita boleh pergi klik kepada view responses. View responses. Okey, ke atas ni ada view responses. So kita klik view responses. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, kita boleh tengok. Alright. Siapa yang dah ada, ataupun kita boleh klik pada total. Kalau total ialah paparan dia gambaran keseluruhan. Okey. So kalau dekat sini, okey, paparan dia belum keluar lagi, sekejap ya. Okey, so ini adalah paparan keseluruhan. Kalau kita klik total, kita tengok. So Aida 2 betul, 1 salah. Fauzi 1 betul, 2 salah. Nizam, Rashid, Cik Rashid. Terima kasih Cik Rashid join. Natra, Jana. So Jana saya tak susah hati. Yang saya susah hati ialah Rosnani. Semua salah. Semua jawapannya salah. So maknanya kita boleh tengok dekat Rosnani. Okey. Dia tak jawab. So sebab dia jawab macam ni sekali. Tak, dia kena jawab asing-asing ya. Rosnani. So kita boleh bagi feedback. Ini saya kata tadi, kita boleh track dia dan kita boleh bagi immediate feedback. Alright. Tapi disebabkan Puan Rosnani, sebab kita juga boleh ubah markah dia sebenarnya. Kalau kita tahu nombor 1 ni adalah RAM, kita boleh ubah markah dia. Kita slide je saja. Yang atas ni, dekat atas ni ada slider, kita ubah saja slider je kalau kita nak ubahkan. Alright. So apabila kita ubah markah dia, automatik dekat sini akan menjadi hijau. Untuk Puan Rosnani punya ni. Alright. Okey. So kalau kita katakan siapa lagi yang salah ni ya? Yang ni. Sebab Puan ni jawab macam ni. Cik Rashid. Yang ini adalah disebabkan salah eja. Salah eja. Cik Rashid ni salah sebab apa? Typing. So kita bagi feedback kepada pelajar tersebut. Typing error. So pelajar pun tahu, dia salah sebab apa? Sebab typing error. Alright. Kalau kita tengok dekat sini, yang nombor 3 ni bukan CPU. Yang jawapan dia ialah hard disk. Okey, so kita boleh bagi feedback. Yang ini adalah untuk tracking. Okey, dan kita boleh bagi feedback. Alright.
So basically kita dah cover semua dah. Kita dah sign up, kita dah create class, kita dah create formative, kita dah assign, kita dah buat track dan kita juga boleh bagi feedback kepada pelajar. Alright. Okay. Okay, saya nak tunjuk satu lagi cara kita nak buat formative tetapi dengan menggunakan library. Ni yang paling saya suka sekali ni. Features yang paling saya suka dekat dalam formative ni ialah kita tak perlu buat daripada kosong. Kita menggunakan library yang dah ada teacher-teacher lain yang dah buat dia dan dia share dia punya soalan-soalan dia tu. So ada thousand of question here. Kalau kita pandai cari, pandai, memang banyak kerja kita mudah dekat sini. So kita klik saja button filter. So kita nak tengok higher grade dia adalah untuk higher education. Subjek dia katakan subjek untuk computer science. Okay. So automatic dekat bawah ni ada. Okay, katakan dah ada dah simple test dekat sini. Alright, so kita tengok, kita view dia punya soalan dia. So kalau kita tengok, sekejap. ICT quiz. Dah ada quiz dah. Okey, dan quiz ni agak menarik ya, sebabnya sama dengan subjek yang kita ajar. Ini dikatakan menjimat masa. Maksudnya kita menggunakan library yang dah ada saja. Teacher lain dah buat, dia dah share soalan tersebut, kita ambil, kita masukkan dalam kita punya. Alright. Okay. So kalau kita tengok dekat sini. Paparan depan belum lagi ya. Bentar. Kita tunggu. So kalau tuan-puan pandai cari. Banyak yang penonton dan puan-puan boleh jumpa dah soalan-soalan yang di sini lah. Alright. Okay. So ada 1000. So dekat sini ada dah soalan. So tak payahlah kita nak buat daripada scratch, daripada kosong. Kita mungkin boleh ambil semua ni. Nampak? Yang ni dia gunakan isi tempat kosong. Yang ini adalah option. Dia boleh pilih satu jawapan sahaja. Okey, sampai sama. Okey, yang ni dia guna true or false. Yang ini isi tempat kosong. Short answer. Alright. Okey. So, ada yang tak ni. Kalau saya scroll bawah sikit, ada soalan yang ni. Yang petak. Dia ada bulat, dia ada petak. Okey, apa beza di antara bulat dengan petak ni? Ini adalah option button, ini adalah checkbox. Option button, kita hanya boleh pilih satu sahaja jawapan. Okey, kalau untuk checkbox ni, kita boleh pilih lebih daripada satu jawapan. Itu bezanya. Dan pilihan dia. Contoh yang macam kita buat soalan objektif lah. Kan kita ada satu sahaja. 1 dan 2. 1, 2 dan 3. 1, 2, 3 dan 4. Maknanya kita boleh gunakan yang ni lah. Alright. Okay. So macam mana kita nak gunakan teacher lain punya? Kita saja klik kat bawah ni. Add to my formative list. Okay. So bila dah ada, kita klik dekat formative kita punya dekat atas ni. Automatic dah ada dah. Okey, paparan dia agak lambat sedikit. Sorry, saya punya suara lebih cepat daripada paparan tuan-tuan dan puan-puan. Alright, so bila kita dah add, okey, nampak dah ada dah yang kita punya. Dan kita boleh klik dan dia jadi kita punya. Jadi kita punya. So kalau kita nak tukar pun kita boleh rename. Katakan computer. Okay. So dah ada dekat sini. Alright. So kita boleh edit soalan tersebut. Kalau kita tak nak, kita boleh edit.
makin internet kita agak perlahan sedikit ya. Dah hujung-hujung ni. Okey. Okey, dah ada dah kita punya. Alright. So, bila kita buat webinar macam ni, cabaran dia ialah capaian internet lah. Kalau kita tengok, ini pun kita belajar juga apabila kita handle sesuatu webinar, kita menganjurkan sesuatu webinar, antara constraint yang boleh kita yang kita hadapi ialah capaian internet lah. Kita nak buat yang tools yang agak advance macam ni, dia memerlukan capaian internet yang stabil lah. Capaian internet yang stabil. Okay. That's why pada kelas kita yang sebelum ni, yang kuliah yang buat quiz dekat Telegram tu, itu sangat menarik lah sebenarnya sebab dia menggunakan media yang sangat kecil. So sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak buat quiz dekat Telegram, boleh tengok balik dekat kita punya Facebook kita. Kita ada video-video untuk sesi-sesi yang lepas. Kawan-kawan saya dah share tuan-tuan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Untuk pilihan aneka jawapan, contohnya macam yang ni, which of this is output device, kita kena tick jawapan dia dekat sini. Itu saja bezanya. Kalau isi tempat kosong, kita kena isikan possible answer. Kalau multiple choice question, kita kena tick jawapan dia yang mana satu. Alright. So kita tak boleh, ada mungkin akan tanya, boleh tak kita nak randomkan dia? Kita tak boleh nak random sebab random adalah untuk premium. Okay, ada masa lagi kita delivery. Okey, dah ada nak Saiful. habis sebenarnya Cik Muzi. Sikit saja. Okey, teruskan. Kita bagi lebih kurang 15 minit. So saya nak Teruskan. teruskan jenis soalan saja sebenarnya, jenis-jenis soalan yang mungkin boleh ada. Alright. Okey. Okey, so katakanlah, okey yang ni mungkin sebab paparan ni agak lambat sedikit. Alright. Okey, so macam saya kata tadi, kenapa kita gunakan formative ini? Sebab dia synchronous response. So apabila pelajar memberikan jawapannya, kita automatik boleh track dia punya performance. Kita boleh track dia punya performance. Alright. Okay. Okay. So dan kita juga boleh beri feedback kepada pelajar. Alright. So apa yang saya nak share hari ini dah settle semua dah. Kita dah sign up, kita dah create kelas, kita dah belajar macam mana nak create formative daripada yang zero, dan kita juga boleh ambil formative yang ada. Maksudnya kita gunakan library. Kita filter sahaja, kita cari dan masukkan dalam kita punya formative. Dan kita nak juga nak assign, macam mana kita nak assign formative. Dan yang paling penting features untuk synchronous responses ni adalah untuk tracking dan feedback inilah. Yang ni. Alright. Okay. Okay. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mengajar lebih daripada satu subjek, dalam diri lebih daripada satu subjek, kita boleh create folder lah. Alright, so katakan folder kita ialah ini adalah komputer. Alright, dan kita add. So, yang ini kita boleh movekan dia pergi kepada, masuk ke dalam folder komputer. Okey, dan kita movekan, kita pergi masuk ke dalam komputer. Okey, move. So nanti adalah 2-3 subjek tuan-tuan dan puan-puan kat sini. So bila kita klik komputer, ada dah formative yang ada. Lagi banyak soalan yang kita buat, lagi banyak assessment, lagi mudah untuk kita faham which pelajar yang okey, which pelajar yang tak berapa nak okey. So mana yang tak okey, kita boleh beri extra attention kepada dia. Mana yang okey, mungkin kita boleh bagi penghargaan. Good, very good, bagus. Kita boleh gunakan feedback. Alright. Okay.
So setakat ni apa yang saya nak share semua dah habis dah Cik Fauzi? Semua kita dah cover dah. Alright, so saya rasa kalau nak pada soalan boleh buka pada soalan lah. Okay, thank you presenter Cik Saiful. We will go ahead and take some time for question. Ya, insyaAllah. We will go ahead and take some time for question. Okay, start now. So we look have a few. Okay, cover all question. Okay. So sambil kita tunggu tu saya share sikit saya punya yang bukan premium pula. Kita tengok yang premium pula. Okay, kau nak? Ini yang bestnya. Cik Fauzi ni dia suka invest sikit tau. Kita Silap tengok salah. yang Yang ni apa bukan yang premiumnya. ada dalam premium. Premium memang banyak features yang lebih menarik lah sebenarnya. Maybe saya cubalah. Okay. Dah hilang lah. Cuba share yang premium Harga dia pun okay, boleh dapat tahan lihat juga. tak? Okay. Sebab saya lain lah. Okay, boleh kita. Okay, teruskan tuan. Teruskan dengan soalan. Okey. Nama tertera pada Saiful punya speaker adalah Jamri Kasim. Ya, saya. Saya Mazuki Muhammad, pekapalah. Jadi, kenapa begitu? Kalau kami pun esok dalam kelas, kami gunakan kaedah ini tak apa. Siapa punya yang lebih strong, kami guna. Tapi nama yang akan naik tu macam mana? Sebenarnya kita guna account dia. So sebenarnya kalau kita guna macam konsep ni kita boleh rename nama untuk misalnya yang free lah kita boleh rename. So yang ini dia guna account Cik Jamri untuk sebagai host, sebagai presenter. So dia dapat gambar nama Cik Jamri lah. Okay. Sebabnya tadi Cik Mazuki, internet kita tak ni, account saya kalau saya guna account saya, dia punya connection lagi slow. Compare dengan saya gunakan Cik Jamri, that's why saya gunakan account Cik Jamri lah. Alright. So kalau Cik Mazuki gunakan Cik Mazuki punya account, dia akan keluar nama Cik Mazuki lah. That means if my account also slow, I can get another account from my friend, then I use it for the class, isn't it? Okay, it's okay. So mesti kita kena bagi tahulah yang kita ni yang mengambil alih. Kita bagi tahulah inform nanti pelajar-pelajar kita tersilap orang pula ada quick pula exit pula kan. Okay? As long as the picture is there, they will recognize it, no problem. Yes. Okay. Alright, okay, thank you Cik Mazuki. Selamat. Okay, saya dah baca. Okay. So boleh saya share semula sekali lagi saya punya formatif. So tengok dia tak ada, kalau lihat formatif ni dia tak ada apa. Kalau yang premium lah, yang dah bayar ni tak ada ni. Asal dah dia tak ada, dia terus enter QR code lah, dia ada gambar ni. So ni yang kelas yang saya dah ada lah. Boleh So kalau kita tengok dalam, kalau kita create baru pun, so dia ada formatif ni dia all lah. Kalau kita create di sini, nampak dia ada audio, add content dia semua ada lah. Audio, dia ada add question, add audio response. Ni audio ni means macam podcast lah, okay. So kita boleh guna lah short answer and numeric for maths kan. So kita boleh guna multiple session. So semua ni dia dah open lah. Okay, itu dia punya function for yang premium lah, yang dah bayar. Okay, boleh So ada any question untuk kita bukakan question. So whiteboard.fee pun kita buka juga. Boleh Cik Fauzi share ni tak? Share berapa harga dia kalau saya tak ingat lah berapa harga dah. Berapa harga dia sekarang ni tengok kalau kita beli sekarang ni tengoklah keadaan RM kita agak tinggi sikit lah kalau RM kali ni. Okay. Okay, one more question. Mr. Poji, one more question. Cik Saiful, one more question. Okay, the classes been limited for SOP, MCO recovery. Okay, how many percent exactly the SOP? SOP for what, Cik Mazuki?
Maknanya dalam SOP yang diarahkan satu kelas contohnya dulu face to face 30 atau 35 atau 40. Sekarang SOP baru penggunaan kelas berapa? So maksimum yang kita pada online punya ni, team ni, Microsoft berapa maksimum untuk kelas sekarang ni? Untuk SOP yang dalam kelas saya kurang arif lagi sebab kita pun tak dapat info yang jelas. So kita tunggulah yang itu. So untuk online meeting ni kita access lah, ikut access yang kita guna. Misalnya team ni kalau kita guna live meeting dia lebih 250. So around day last day kita dah boleh sampai 300 untuk live meeting. Okay, kalau guna event banyaklah kalau kita guna event. So live meeting kita maksudnya kita nampak picture kita dalam 200 around 200 300 lah untuk live meeting online ni kalau menggunakan team. Okay, Team Azuki. Okay, thank you very much. Last question. The last question. Which one is more friendly in between this team group and compared to the CDOS? Thank you. Okay, yang itu sebenarnya kita dah jawab dah last time untuk berkaitan team dengan CDOS. So apapun penggunaan CDOS dia lebih kepada learning management system. Kita akan set all this dalam maksudnya kita apa kita nak laksanakan, kita plan dalam CDOS. So hari ini kita nak guna live meeting. So kita boleh guna team lah. Maybe. Okey, itu cadangan apa yang pandangan saya lah. Okey. Misalnya Cik Saiful ajar Go Formative. Go Formative kita boleh share kita boleh link dalam embed dalam CDOS. Okey. Harap menjawab. Kita teruskan dengan soalan dengan Go Formative dan juga whiteboard.fi. Ada soalan lain? Okay. Yeah, thank you very much. See you around. Okey, Cik Bozi. Ya, teruskan Cik Jamri, teruskan. Saya nak komen sikit dengan Cik Mazuki tadi kan, berkenaan dengan antara CDOS dan Microsoft Teams ya, Cik Mazuki. Ya, betul. Ya. Betul. Cik Jamri, betul. Now, which one is more friendly? More friendly. Untuk pelaksanaan PMP sen depan, kita semua diwajibkan menggunakan CDOS. Okay. Dan dalam CDOS tu kita boleh gunakan aplikasi yang lain, contoh Teams, Go Formative dan sebagainya. Tapi semua pensyarah diwajibkan menggunakan CDOS terlebih dahulu sebagai learning management system yang utama. Selepas tu baru nak pergi ke Go Formative ke, pergi ke Teams ke, ataupun pergi kepada Google Classroom. Okay. So yang mainnya sekarang kita akan guna CDOS dulu. Okay, Cik Mazuki. Okay. Loud and clear Cik Jamri. Thank you very much. Okay, thank you Cik Jamri atas perkongsian maklumat tadi. So kita masih buka kepada para peserta untuk makluman tentang maybe question 1-2 question tentang formatif dengan whiteboard.fi ya. Okay, di paparan tuan-tuan saya dah tunjuk sikit bagaimana latar belakang konsep yang ada. Dia lebih kepada learning learning plan. So nampak lebih kepada learning plan kalau Go Formative ni. So flip your classroom lah. Kita buka Q&A ya. Ya, memang kita dah buka Q&A. Kita masih tunggu Q&A. Puan Rosnani ya, ada yang nak bertanya tadi, boleh silakan Puan Rosnani. Dah menjawab dah. Nak tanya soalan tadi dah menjawab dah, berapa bayaran tu. Oh, terima kasih. Dah jawab. Okay, terima kasih. Okey, untuk sebelum buat premium tu lebih baik kita cuba dulu. So kalau bersesuaian dengan kita barulah kita guna konsep premium lah. So kalau rasa memang kesesuaian amat sesuai untuk kita punya subjek, lebih baik kita memang baru premium lah. So use free first and then baru premium. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, selamat pagi, teruskan. Saya nak tanya berkaitan dengan whiteboard ni. Okey, whiteboard.fi ya. Kalau dia ada limit ke untuk sekali masuk kelas?
untuk pelajar. Maksudnya kalau 40 orang semua boleh akses lah 40. Bagaimana Cik Saiful? Cik Saiful? Setakat ni kita tak pernah test lagi berapa banyak maksimum yang boleh lah. Setakat ni saya rasa tak pernah. Tadi pun kita tak pernah test lah maksimum berapa. Dan tak ada information pun. Saya Google pernah juga saya search info tersebut. Tapi tak ada info yang mengatakan berapa maksimum pelajar boleh masuk dalam whiteboard tu. Okey. Dia lebih open kan? Dia lebih open kan? Okey. Kemudian satu lagi Cik Saiful kan. Ya. Kalau kita buka paparan kita kan, Ya. whiteboard tu kan untuk paparan kita, kalau kita nak tengok paparan student tu kita nak klik kat mana ke kita kena buka Windows baru? Tak perlu. Kan dia ada yang kecil-kecil, whiteboard yang kecil-kecil tu kan. Kita klik saja dekat nama student tu. Nanti dia akan bukakan yang besar punya. So kita boleh tengoklah student tu, particular student tu kat situ. Sebab tadi kan bila buat mengajar kan Cik Saiful buat buka dua window kan. Satu window kita. Betul. Satu window untuk student yang boleh push sekali keluar semua tu kan. Betul. Saya buka dua browser tadi tu sebab nak tunjukkan konsep synchronous tu. Maksudnya apa yang teacher buat, student boleh nampak. Apa yang student buat, teacher boleh nampak. Kalau kita nak tengok particular student, kalau kita tengok katakan Aida tadi tu lambat sangat nak jawab kan. So kita klik dekat whiteboard Aida dan whiteboard Aida tu akan keluar. Dia akan besar kan. So kalau pada paparan kita tu kita nak klik dekat mana nak keluarkan whiteboard? Dekat My Class tu lah kita klik. Cari nama dia di My Class. Ya, boleh tu. Boleh juga. Okay, any question? Harap menjawab tadi. Ada soalan lain? Setakat ni kalau ikut whiteboard fee ni saya pernah try dalam 35 orang. Okay, it's okay. Okay, any question? Ada lagi soalan? Maybe whiteboard.fee pun boleh. Juga formatif. Cik Saiful masih ada dalam talian. Boleh membantu untuk jawab. Apa yang saya boleh bantu, saya bantu jawab juga. Okay, any question? So hopefully we are cover. It look like cover Cik Saiful. Ya. Kita dah cover semua. Kita dah cover semua lah. Setakat ni. So kalau ikut formatif, sambil kita menanti soalan, kita boleh draw jugalah soalan kan. Kita boleh buat whiteboard kalau ikut kan. Ya, kita boleh buat whiteboard. Ada soalan yang boleh menggunakan whiteboard. Maknanya pelajar kena melukis untuk menjawab soalan tersebut. This one, show your work tu adalah soalan yang meminta pelajar untuk draw. Maknanya dia kena lukis gitu. Alright. Okay, ini jenis soalan show your work. Alright. Cik Fauzi, boleh tak Cik Fauzi kongsikan apa contoh-contoh tools yang lain yang melibatkan whiteboard yang Cik Fauzi kata agak okey lah, agak okey. Untuk whiteboard formatif apa whiteboard.fee? Whiteboard. Contoh-contoh software lain, tool lain yang tool lain. Whiteboard yang Saya banyak sangat cerita tu. Kita lebih kalau ikutkan saya lebih suka kalau commerce lah, saya lebih suka education. So dia boleh record education tu. Whiteboard education. Maybe now kalau version PowerPoint 2019 kita boleh guna ni. So kalau guna yang account dalam maybe dalam team tu sendiri kan ada whiteboard. So tapi maybe function dia punya apa tu kegunaan dia. So misalnya Jamboard, okay? Jamboard. Whiteboard, mengenai whiteboard. Daripada Google seperti. Ya, dalam Google. So dia boleh kita tak guna di luar pun boleh, kita boleh share di luar guna Jamboard. Last time saya guna dalam CDOS untuk Jamboard. Penggunaan Jamboard. So education lah saya biasa guna education. Okay? Alright. Okay, thank you. So any question? So dia ya teruskan. Katakan kita nak gunakan whiteboard ni, menggunakan mouse agak susah lah sikit kan untuk melukis dan juga menulis formula. Ada apa-apa pen digital yang sesuai tak untuk mesh?
Okay, kalau saya jawab sikit kalau ikutkan lagi mudah, kita guna phone as a teacher. Phone kan kita boleh touch, okay, or tab or iPad, okay. So dah fungsi dia agak mudah lah, tak perlu extra pen kan. So just boleh write down dekat iPad. So Cik Saiful ada any idea? Tak ada, saya pun bila saya explore benda ni memang kita rasa agak susah sebenarnya kalau kita guna mouse. Atau kalau ada pen tu, tu lah kalau kita ada tablet tu, tab tu memang menarik lah sebenarnya. Bila kita nak mengajar, barulah kita fikir, oh pentingnya tab tu kan. Alright. Maybe touchscreen lah, laptop touchscreen. Touchscreen. Tapi kena invest jugalah kan. Okay. Paling simple pakai handphone lah. Excuse me. Okay, teruskan soalan. Okay. For men like me, young boy, the age also, so I must revise and review again what you teach today. So where can I uploading all the video? Contoh CDOS. The note is there, so student can access the student using the email kan, atau dia punya password. So what about me now? Thank you. Cik Saiful ada jawapan Cik Saiful? Boleh jawab Cik Saiful? Saya sebenarnya tak clear, tak jelas. Tak apalah Cik boleh jawab. Maksud dia nak share file ke Cik? Contohnya, saya nak review balik apa yang dia ajar hari ni. Kadang-kadang saya terlepas pandang satu perkara dan saya pun dalam peringkat umum. Untuk hari ni punya kelas ya? If I want feedback individually, where can I found the ataupun dia punya server ke link tu. Okay. Thank you. Okay. Macam hari ni punya ni kita ada recording. So seperti ni kita untuk course ni kita ada record. So kita akan share dalam YouTube. Kita akan share dalam YouTube. So sama juga konsep yang lain. Misalnya whiteboard fee kan tadi kan. Cik Saiful ada bagi tahu macam mana dia print out PDF bagi yang konsep. So sama juga dengan formative. Formative pun dia ada review. So boleh batas balik, maksudnya kita boleh share balik apa yang telah berlaku dan bagi feedback apa link dia. So boleh letak dekat CDOS lah untuk kalau tadi. So misalnya yang untuk hari ni punya course macam maybe like today ni kita ada record lah, kita record.